Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kalau sebelum tidur saya telah bercerita pasal kajian kuantitatif, maka selepas bangun saya nak cerita pula kajian kualitatif. Okey. Sebelum saya bezakan kedua-duanya, saya akan lakukan selepas video ini. Tetapi dalam video ini saya nak cerita pasal pembahagian kajian-kajian kualitatif, ya. Tapi satu ciri saja saya nak sebut kat sini. Ciri yang saya sebut sini adalah sampel yang terhad. Okey, bila sampel itu terhad, kita perlukan satu kajian bersifat kualitatif. Kita tak boleh buat survey yang ramai beribu-ribu, beratus-ratus, ya. Jadi sampel itu terhad dan dia bersifat bukan random, maka kita akan buat kajian kualitatif. Okey, ya. Kajian pertama namanya case study, ataupun dalam cakap Melayunya study case lah. Jadi dia melibatkan lebih kurang 3 ciri. Pertama, dia melibatkan satu kes yang terdiri daripada satu organisasi yang istimewa untuk dikaji. Tak banyak organisasi macam itu. Kalau banyak tak jadi kes tadi lah, ya. Okey. Yang kedua adalah pertama organisasi, kedua adalah maybe event. Okey, tak banyak event yang macam itu, tetapi event ni sangat istimewa untuk dikaji. Okey, yang ketiga adalah manusianya. Tak banyak manusia macam ni nak dikaji, tapi istimewa untuk dikaji. Jadi keutamaan adalah melihat kepada kes. Kes itu terdiri daripada organisasi, okey, sekolah, pejabat, whatever lah. Yang kedua terdiri daripada event, buat latihan, buat training, buat program. Yang ketiga, manusianya itu. Semua ini tidak banyak, tetapi dia istimewa untuk dikaji. Itu keutamaannya. Bila kita buat case study, orang tanya kenapa itu menjadi case yang ingin dikaji. Contohnya kita melibatkan, let's say, dia melibatkan selalunya case study ataupun case study, multiple case, ya. Multiple case study pelbagai. Okey, dia melibatkan satu ataupun beberapa. Kenapa melibatkan satu atau beberapa? Sebab event itu ataupun orang itu ataupun peristiwa itu ataupun organisasi itu tak banyak. Kalau banyak, dia tak menjadi satu yang kita nak kaji. Contohnya kita kaji sekolah yang mendapat sekurang-kurangnya 5 orang straight A's. Rupanya ada beratus, mungkin beribu sekolah yang mencapai kejayaan sama. Kita nak lihat siapakah yang boleh menyanyi. You buatlah pertandingan menyanyi. Sentiasa ada orang yang boleh menyanyi. Tetapi kalau kita buat pertandingan, orang boleh menguasai 7 bahasa, 5 bahasa, maybe akan ada 1 atau 2 orang saja. Jadi ingat, kes itu yang utama dahulu. Kenapa kita nak kaji kes itu? Sebab kita nak memahaminya dan maybe ada elemen-elemen dalam kes itu yang boleh kita pelajari untuk membuat improvement kepada situasi yang lain yang tidak terlibat dengan kes tersebut. Kita ambil yang pertama. Contohnya nak kaji satu sekolah. Sekolah ni entah macam mana, entah kedudukannya luar bandar, muridnya agak ramai juga, tetapi dia berjaya memberikan satu skor yang tertinggi saban tahun. Sehingga cemburu sekolah-sekolah lain seluruh negara. Kenapa sekolah ini sentiasa menghasilkan pelajar-pelajar yang dapat menunjukkan kecemerlangan? Satu sekolah saja. Jadi kita buat study case. Okey? Itu yang pertama lah. Mesti ada keistimewaan dia. Mesti orang nak tahu. Kalau orang buat tak kisah. Contohnya kejayaan sekolah itu, let's say perempuannya lebih ramai daripada lelaki atau lelakinya lebih ramai daripada perempuan. Itu bukan kes untuk kita study. Kan? Sekolah ni sentiasa 7% perempuan, 10% lelaki, 10% lelaki, whatever lah peratusannya, itu bukan kes untuk kita study. Tapi sekolah tu cemerlang dan dia berada di luar bandar dan dia mempunyai situasi yang sama juga dengan sekolah lain, tapi sentiasa cemerlang di peringkat negara dan kadang-kadang di peringkat kebangsaan, di peringkat antarabangsa. Jadi kita nak buat case study. Ataupun kita nak study itu organisasi. Nak study pula manusia. Guru yang berjaya disenaraikan dalam finalis Global Prize International. Jadi ada dalam seorang atau 2 orang setiap tahun. Kan kita nak kajikan, katakan tahun 2019, 2020, katakanlah 3 orang.
Maka 3 orang saya terlibat. Mereka ni istimewa. Kenapa? Kerana ciri-ciri yang mereka ada tu bolehkan mereka menjadi finalist kepada global prize yang sangat sukar untuk ditembusi. Jadi kita nak pelajari mereka ini. Jadi case study kat sini adalah 3 orang tersebut dan dia bersifat purposive. Okey. Dan yang ketiga adalah satu event. Ada satu sekolah telah mencipta satu event, okey, untuk melahirkan atlet negara. Sekolah ini saja yang boleh menghasilkan atlet negara dalam kadar yang sangat banyak compare dengan sekolah lain satu Malaysia. Bukan sekolah sukan pula tu. Jadi yang kita kaji itu bukan sekolah itu, kita kajikan event yang dia hasilkan. Maybe ada seorang coach kat situ, bekas coach Malaysia, dia menghasilkan satu program yang sangat istimewa sehingga program tu boleh menghasilkan atlet peringkat antarabangsa. Maka kita nak kaji kes itu. Itu kalau satu program. Kalau dia buat 2-3 program, namanya multiple cases. Okey, kalau kita kaji satu sekolah, study case. Tapi kalau ada 2 sekolah lah pula menghasilkan kejayaan yang sama, lebih kurang sama kejayaan dia, okey, di peringkat antarabangsa, maka namanya multiple cases. Jadi case itu yang utama. Bukan kerana kita buat satu sekolah kita katakan case study, tidak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kajian fenomenologi. Fenomenologi itu fenomena lah. Okey, fenomena ni kadang-kadang contohnya dia juga melibatkan sampel yang sedikit. Contohnya fenomena ni sesuatu yang menarik perhatian. Kenapa murid-murid, contoh ya, kenapa murid-murid yang mendapat keputusan yang baik tiba-tiba semuanya tak mahu mengambil jurusan sains? Okey, ini satu fenomena. Apa yang dah berlaku sekarang? Semua orang tak nak ambil sains. Semua umpamanya satu bidang itu terus merudum. Tak siapa pun nak ambil. Dan kenapa mereka berebut-rebut nak ambil satu program? Contoh satu program berebut nak ambil satu program. Satu fenomena telah berlaku yang tidak ada sebelum ni. Jadi kita nak jadikan fenomena itu sebagai kajian kes. Okey. Kalau dulu kita kaji fenomena mak rempit. Kenapa remaja semua nak merempit? Okey, ada motor je merempit, ada motornya merempit. Jadi dia bahagian sosiologi, educational sosiologi, mereka kaji. Okey, ada satu fenomena. Okey, itu yang pertama lah. Itu yang kedua. Yang ketiga, etnografi. Etnografi ni daripada perkataan etnik. Okey, etnografi itu bermakna satu kajian tentang satu kelompok. Bukan satu fenomena, bukan satu kes, tetapi satu kelompok manusia yang ada budayanya yang tersendiri. Kita nak memahami kenapa wujudnya budaya, subculture tersebut. Okey, dulu kita ada Minah Karen, kita ada Minah Kilang, kita ada umpamanya LGBT, kita ada tak tahulah kan apa namanya, tetapi dia telah menjadi sesuatu yang perlu kita kaji untuk kita memahami situasi tersebut. Okey, satu kumpulan tersebut yang namakan etnografi. Okey, kita juga boleh mengkaji satu kumpulan mereka yang terlibat dengan let's say YouTube. Okey, satu kumpulan dalam kelompok YouTuber. Kadang-kadang bahasa mereka lain dengan bahasa kita. Okey, mereka pelik sedikit, buat benda-benda pelik daripada kelompok yang normal. Kita nak kaji etnografi kumpulan namanya YouTuber ini. Okey, jadi kita ada kajian tadi apa? Kita ada case study, kita ada fenomenologi dan kita juga ada etnografi. Bergantung pada apa yang kita nak buat kajian. Okey, ini 3 lah. Okey, dan metodnya adalah kadang-kadang dia bertindih metodnya. Bermakna ni ada interview, ni juga ada interview. Tak ada masalah apa-apa, tetapi protokol interview soalan yang ditanyakan tu berbeza-beza. Tapi saya cuma nak beritahu, 3 inilah yang utama kalau anda berminat untuk buat kajian kualitatif. Pertama, kajian case study. Okey, kalau satu namanya case study, kalau beberapa namanya multiple case study, fokus kepada case yang 3 tadi. Yang kedua, kajian pasal fenomenologi, yang ada fenomena yang berlaku. Kalau dalam pendidikan juga ada fenomena. Okey, saya pun tak pasti apa fenomenanya. Okey, dulu pernah berlaku, contohnya murid-murid belajar Iqra, umur 4 tahun, 3 tahun telah boleh membaca juz amal. Jadi kita nak kaji dalam early childhood education. Kenapa ia menjadi satu fenomena? Nak tanya orang yang mengajar dan budak-budak yang belajar tu kenapa dia seronok sangat belajar qiraati. Jadi satu fenomena. Ya, pastikan dia ada satu fenomena ya. Yang ketiga adalah etnografi. Ada subculture,
ada subgroup wujud. Contohnya buli kan. Okey, buli itu adalah satu kumpulan yang mereka tu suka membuli. Jadi kita nak faham apakah persepsi, apakah adalah minda pembuli itu. Kenapa mereka menjadi pembuli di sekolah. Jadi kita mengkaji satu etnografi. Rupanya pembuli itu berlaku ada di mana-mana saja. Jadi kita membuat pemilihan beberapa sekolah dan kita kaji secara mendalam pembuli ini. Jadi itulah dikatakan sebagai etnografi. Jadi bergantung kepada anda mana satu kajian yang anda sesuai untuk lakukan ya. Dan kalau dalam konteks pendidikan selalunya kita mengambil kajian case study. Kita nak kaji satu kes di mana satu teknik pengajaran itu telah menghasilkan satu kejayaan yang sangat membanggakan sehingga dia dijadikan kes untuk dikaji. Itu saja pada pagi ini sebagai permulaan hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you. Bye-bye.